Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zahid Hafiz bin Ibrahim. Saya akan membincangkan mengenai adat perkahwinan di negeri Selangor. Okey, adat perkahwinan Melayu Selangor ni kebanyakannya sama dengan negeri-negeri lain di Malaysia. Jadi saya kecilkan skop saya ini adalah hanya pada adat Melayu Jawa yang terdapat di negeri Selangor, khususnya di Kelang, Kuala Selangor dan Sabak Benam. Kebanyakannya budaya pantun, merisik, bertunang dan sebagainya sama, tapi ada sedikit kelainan yang sangat menarik dan seronok untuk dibincangkan. Okey. Jadi perkara pertama iaitu sebelum perkahwinan. Perkara pertama adalah seperti adat merisik. Okey, adat merisik ni kelazimannya dijalankan oleh kedua ibu bapa, pihak lelaki atau orang-orang tua yang menjadi wakil kepada pihak lelaki untuk merisik wanita yang diingininya untuk dijadikan isteri. Biasanya kedatangan wakil terdiri dari seorang perempuan yang amanah dan telah berumur serta dipercayai untuk merisik bagi mendapatkan maklumat tentang diri perempuan yang ingin dikahwini itu. Okey, kemudian adat meminang. Adat meminang ini setelah urusan merisik selesai, sekiranya wanita yang dirisiknya itu masih belum berpunya, hajat lelaki yang untuk memperhatikan wanita tersebut dilanjutkan dengan adat meminang. Adat meminang ini dilakukan untuk melahirkan hasrat daripada pihak lelaki kepada pihak perempuan secara rasmi. Seorang wakil diperlukan untuk pergi ke rumah wanita itu untuk menyatakan hasrat. Okey. Ketiga, adat bertunang. Adat bertunang ni adalah perkara yang terakhir sebelum perkahwinan, iaitu setelah pihak perempuan bersetuju dengan hasrat lelaki yang telah meminangnya. Istiadat perkahwinan akan menyusuli pada tarikh yang telah dipersetujui hasil dengan perbincangan kedua ibu bapa pihak lelaki dan pihak wanita. Dalam adat ini, hantaran tepak sirih merupakan satu bingkisan yang paling utama. Di dalamnya diletak kapur, gambir dan buah pinang yang telah dikacip. Okey. Dan sebelum majlis persandingan. Sebelum majlis persandingan ini, ada 4 perkara yang sering dilakukan oleh masyarakat Melayu Jawa. Okey, pertama sekali merewang. Merewang ni adalah situasi di mana masyarakat kampung melakukan gotong royong dalam menyiapkan majlis persandingan. Contohnya macam mempersiapkan hiasan rumah, memasak untuk hidangan kenduri dan sebagainya lah. Untuk kedua pula ialah air penaik Seri Muka. Air ini dibuat khas oleh Mak Andam kepada bakal pengantin perempuan bagi tujuan menaikkan Seri Muka. Ketiga, mandi lulur dan bunga-bunga. Mandi lulur ini adalah kesinambungan daripada proses dalam menyirikan pengantin perempuan. Dan terakhir sekali adalah malam berinai. Malam berinai ini adalah salah satu adat yang lazim dilakukan oleh pengantin pada waktu malam untuk bersanding. Inai akan dipakai oleh ahli-ahli keluarga terdekat. Kebiasaannya bahan inai yang dihasilkan adalah daripada pokok inai. Okey. Ketika semasa majlis persandingan, dekat sini ada 5 perkara. Yang pertama sekali adalah taburan berteh dan beras kunyit. Ini kebanyakannya adat ini biasa dilakukan oleh masyarakat Melayu seperti sekarang, iaitu menabur berteh dan beras kunyit. Kedatangan pengantin disambut dengan taburan berteh dan beras kunyit yang dilakukan oleh wakil pengantin perempuan. Okey, kedua pula ialah silat sembah pengantin. Silat ini akan dilakukan oleh salah seorang wakil ataupun salah seorang tetamu yang hadir untuk dipersembahkan di hadapan pengantin. Okey, ketiga adalah baling gula-gula. Okey, tujuan pengantin membaling gula-gula adalah bukan untuk membazir, tapi tujuannya adalah supaya pengantin mendapat rezeki yang banyak kemudiannya. Rezekinya
rezekinya itu dikongsi bersama oleh semua orang. Maksudnya di sini ada nilai murni yang ditetapkan uh, dalam dalam aktiviti membaling gula-gula. Membaling gula-gula kepada tetamu, dan tetamu seperti kanak-kanak akan apa orang kata tu, mengutip gula-gula yang telah dibaling oleh pengantin perempuan. Yang keempat, orang Jawa panggil bontrot, ataupun dalam bahasa Melayunya kita panggil sebagai door gift ataupun berkat lah. Jadi tetamu yang hadir pasti akan diberikan oleh setiap seorang oleh keluarga pihak pengantin yang berkenaan. Ini sebagai salah satu orang kata penghargaan kepada tetamu yang hadir, yang datang memeriahkan walimatul urus. Okay, yang terakhir sekali adalah salam kerok atau orang Jawa panggil becek. Jadi becek ni adalah penghargaan kepada tetamu yang hadir. Tetamu yang hadir sebagai orang kata tu hadiah kepada pengantin yang melangsungkan perkahwinan. Jadi hadiah ni tak kisah sama ada berbentuk wang, dan sebagainya lah, seperti buah-buahan, gula-gula dan sebagainya. Tapi kebiasaannya adalah dalam berbentuk wang. Ketika salam tu diberikan duit pada si keluarga lelaki, orang kata tu si pemberi yang menyambut tetamu lah kat situ. Ini adalah sebagai salah satu bentuk hadiah, bukan berbentuk rasuah. Salam kerok atau becek. Okay. Saja. Sekian daripada saya. Terima kasih. Adat perkahwinan di negeri Sarawak. Okay, proses sebelum perkahwinan. Perkahwinan dekat negeri Sarawak ni sama je macam perkahwinan dekat belah Semenanjung. Ada adat merasi, merisik dan majlis perkahwinan. Mula sekali adalah merasi. So merasi ni bila pemuda itu teringin nak berkahwin dan menyatakan hasrat beliau kepada ibu bapa beliau. Kemudian ibu bapa ni akan cari seorang pencari jodoh untuk menyerahkan gadis-gadis yang sesuai untuk jadi menantu mereka. Selepas merasi adalah proses ngangin. Proses ngangin ni hanya untuk bertanya secara formal kepada keluarga belah perempuan sama ada perempuan tersebut sudah berpunya ataupun tidak. Kemudiannya proses bertekuk ataupun merisik. Proses merisik ni sama je dekat Sarawak ataupun dekat Semenanjung. Semasa adat bertekuk ini, hantaran wang atau barang kemas seperti cincin emas akan diberikan kepada si gadis. Maksudnya mereka dah bersetuju untuk mengadakan pertunangan. Dan semasa majlis pertunangan, hantaran akan diberikan oleh pihak lelaki. Contoh hantaran macam benda-benda yang biasa, duit, cincin tunang ataupun beg tangan. Pihak perempuan akan membalas pemberian pihak lelaki dan biasanya barang-barang belah pihak perempuan ni lagi banyak daripada belah pihak lelaki. Kalau pengantin perempuan tu ada seorang kakak yang belum kahwin, pihak lelaki mesti memberikan sebentuk cincin emas kepada kakaknya itu. Kemudian proses masa perkahwinan. Jadi proses untuk menyediakan majlis perkahwinan ni memang lama sebab kena buat kad jemputan, cari mak andam dan sebagainya. Dalam masyarakat Melayu Sarawak, upacara yang melibatkan agama hanyalah acara akad nikah, yang lain tidak bersifat agama. So, proses masa perkahwinan pula, pada waktu malam hari sebelum majlis persandingan tu akan ada upacara menepuk tawa ataupun berlulut. Upacara berlulut ni pula seterusnya akan diikuti dengan upacara berinai, dan upacara ni akan dimeriahkan lagi dengan cara silat, gendam Melayu dan sebagainya. Kemudian semasa hari majlis perkahwinan itu pula, pakaian yang biasanya dipakai oleh pengantin perempuan ialah baju tradisional mereka iaitu gajah Holland. Dan bagi pihak pengantin lelaki pula akan mengenakan persalinan seperti seorang pahlawan ataupun pakaian haji. Kemudiannya rombongan. So sebelum rombongan lelaki berarak ke rumah pengantin perempuan ni akan hantar tikar mengkuang sebagai tanda yang mereka dah bersedia untuk menerima rombongan pihak lelaki. Kemudiannya pengantin pihak lelaki ni akan diarak menggunakan kereta atau jong yang akan dimulai dengan membaca selawat sebanyak 3 kali dan diikuti dengan paluan hadrah.
Kemudiannya, pada sebelah petang ataupun malam majlis perkahwinan ni akan ada upacara makan nasi temuan. Benda ni untuk menghilangkan rasa malu pengantin sesama mereka, dan majlis makan nasi temuan ni juga dilakukan bersama ahli keluarga, sanak saudara ataupun orang-orang yang terdekat dengan pengantin. Jadi yang terakhir sekali adalah selepas perkahwinan. So selepas perkahwinan biasanya akan ada satu majlis yang dikatakan sebagai mengundang menantu, di mana menantu perempuan itu akan menziarahi mentua mereka, dan mentua ni pula akan hadiahkan lapik kaki ataupun rantai emas sebagai tanda mereka gembira mendapat menantu perempuan yang baru. Kat sini adalah contoh gambar perkahwinan di negeri Sarawak. Kita dapat lihat majlis perkahwinan mereka, dan di bawah tu adalah baju tradisional yang dipakai oleh mereka semasa majlis perkahwinan. Jadi itu saja untuk majlis perkahwinan di negeri Sarawak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Nama saya Muhammad Aziz Zahan bin Ahmad. Subtopik yang saya akan sampaikan pada hari ini ialah adat perkahwinan di negeri Perak. Pengenalan. Masih ramai lagi yang masih meneruskan adat dan budaya ini sehingga ke hari ini. Secara asasnya, mengikut adat dan budaya terdapat 8 langkah yang perlu dilakukan oleh si teruna mempelai untuk menikahi gadis anak dara orang Perak. 8 langkah adat dan budaya perkahwinan di negeri Perak. Antaranya ialah merisik, rombongan meminang, adat bertunang, menghantar belanja, malam berinai, nikah, majlis kahwin dan adat bersanding, adat bertandang. Yang pertama, merisik. Merisik adalah langkah pertama yang wajar dilakukan si teruna untuk menikahi gadis anak dara orang negeri Perak. Ini untuk memastikan gadis yang dihajati untuk dijadikan isteri itu masih belum berpunya atau tidak. Untuk berkenalan dan mengenali bakal menantu mereka sendiri. Yang kedua, rombongan meminang. Si teruna haruslah membawa rombongan untuk meminang pasangannya. Pada waktu meminang inilah perbincangan dan perundingan berkenaan dengan adat bertunang mula dibincangkan. Pada zaman silam dan pada takat yang tidak begitu biasa pada hari ini, ada adat menghantar tanda mendahului adat menghantar mas kahwin dan belanja. Tanda itu biasanya diiringi oleh hadiah-hadiah yang lain kepada bakal pengantin perempuan seperti kain, sarung atau kasut, gula-gula, buah-buahan dan sebagainya. Yang ketiga, bertunang. Adat bertunang pun berjalanlah dengan cincin tanda yang diwakili oleh keluarga lelaki, selalunya ibu, dengan menyarungkan cincin tunang pada jari si dara anak perak. Hantaran untuk majlis bertunang kebiasaannya adalah bergantung pada hasil perbincangan dalam rombongan meminang. Kebiasaannya untuk orang Perak, apabila hantaran dibuat dan bertukar-tukar untuk majlis bertunang, maka waktu bernikah nanti tidak perlu lagi hantaran. Namun, ia tidak menjadi satu masalah jika ingin membawa hantaran lagi dan bergantung pada persetujuan keluarga dan mempelai sendiri. Yang keempat, menghantar belanja. Sebulan sebelum majlis pernikahan dan persandingan akan dijalankan, maka wakil dari pihak lelaki harus datang dan memberi wang belanja kahwin seperti mana nilai yang telah dipersetujui dalam perbincangan dan perundingan meminang dahulu. Yang kelima, malam berinai. Malam berinai kebiasaannya dilakukan pada 2 hari sebelum kedua mempelai bernikah. Pengantin perempuan akan memakai inai pada kesemua jari tangan dan kaki termasuk pada tapak tangan. Sebaliknya, pengantin lelaki hanya memakai inai pada jari kelingking, jari manis dan jari hantu pada sebelah tangan sahaja. Nikah. Nikah adalah tuntutan agama yang wajib dijalankan. Bernikah kebiasaannya dijalankan pada sebelah malam selepas solat Isyak untuk orang Perak. Kebiasaannya, kenduri kecil akan diadakan pada waktu malam selepas nikah untuk meraihkan secara kecil-kecilan dahulu sebelum acara kemuncak majlis kahwin yang bakal diadakan. Yang ketujuh, majlis kahwin dan adat bersanding. Pasangan mempelai akan bersanding seumpama raja dan permaisuri. Pengantin diraihkan bagi raja sehari di atas pelamin dan dalam masa yang sama, majlis kahwin akan berjalan pada waktu ini. Serta tetamu yang datang akan menjamah makanan yang disediakan. Yang terakhir, adat bertandang. Adat bertandang atau lebih dikenali pada masa kini dengan nama majlis menyambut menantu.
Apabila selesai majlis di sebelah perempuan, maka akan dihantar anaknya orang Perak yang telah menjadi isteri orang itu ke rumah ibu bapa lelaki untuk majlis di sebelah sana pula. Secara kasarnya, adat dan budaya ini hampir dan seakan-akan sama dengan negeri-negeri lain yang ada di negara kita. Itu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Naim Abdul Mana ingin menyampaikan tentang adat perkahwinan di negeri kita. So, dengan yang adat Islam, perkahwinan bukan satu peristiwa yang penting. Hasilnya kita berisi dengan berbagai peraturan dan adat istiadat. Adat-adat ini termasuk dalam merisik, meminang, bertunang, menikah dan bersanding. Dari segi persediaan pula terdapat adat-adat berkaitan dengan berandam dan berasal gigi. Punca adat besar perkahwinan ini ialah persandingan. Merisik mengambil tahu latar belakang keluarga sebelah saudara, terutama mengenai perangai serta tingkah laku saudara. Seperti saudara itu pandai menguruskan rumah tangga, pandai memasak, baik kelakuannya serta rupa wajahnya dan lain-lain lagi. Wakil-wakil yang dihantar biasanya mempunyai ikatan persaudaraan keluarga sebelah pihak lelaki. Dalam merisik kita ada menengok sulik. So, selepas mengetahui sedikit sebanyak tentang latar belakang saudara dan keluarga itu, apabila jumpa setujui melalui orang tengah, beliau akan pergi ke rumah saudara untuk memberitahu hajatnya yang sebenar. Kemudian kita ada juga buka cakap. Buka cakap ini dibuat setelah tengok-menengok selesai. Beberapa setelahnya akan menyampaikan hajatnya untuk meminang saudara tersebut. Semasa datang, mereka membawa tapak sirih atau sirih junjung ataupun yang dikenali sebagai cik puan sebagai tanda hendak buka cakap. Selepas persetujuan diterima, sambil berbual, sirih akan dimakan oleh kedua-dua pihak. Meminang dan bertunang. Satu rombongan kecil datang meminang dengan bawa tapak sirih serta sebentuk cincin sebagai tanda pertunangan antara kedua-dua pihak. Apabila pinangan telah diterima, barulah perjanjian belanja ataupun mas kahwin akan ditetapkan. Kedua pihak akan menetapkan hari yang baik untuk mengadakan majlis perkahwinan ini. Biasanya hantaran bersama-sama mas kahwin juga ditetapkan, iaitu angka yang baik ialah 5 bekas untuk lelaki dan balasan daripada saudara pula ialah 9 bekas. Berandam dan berasah gigi. Pengantin perempuan akan diandam oleh mak andam untuk menaikkan seri. Mak andam memang kerjayanya mengambil upah menjadi emak pengantin dan dia juga akan menjadi pengasuh sepanjang majlis perkahwinan itu berlangsung. Akad nikah. Akad nikah ini merupakan satu perkara yang wajib dalam Islam. Akad nikah dilakukan oleh kadi atau juru nikah. Kadi ialah ketua agama bagi sesuatu daerah. Akad nikah ini juga tidak kira di mana negeri yang akan berlangsung akad nikah, kerana ini adalah wajib dalam Islam. Seterusnya bersanding. Ini adalah kemuncak bagi satu majlis perkahwinan, iaitu upacara persandingan. Ia dilangsungkan sehari selepas istiadat berinai besar dijalankan. Pengantin akan disandingkan di atas pelana yang dihias indah. Sekian, terima kasih.